Hai guys, selamat datang ke YouTube channel Mawi TV. Okey, bersama aku lagi untuk video yang terbaru dalam YouTube channel Mawi TV. Aku hari ini nak buat review penuh berkaitan dengan Toyota Vios Facelift 2021. Selepas pemanduan selama lebih kurang 6,000 km dengan lebih kurang 4 bulan penggunaan, jadi aku rasa aku dah agak faham karakter kereta ni. Jadi kalau korang nak tahu tentang review kereta ni secara penuh dan detail serta jujur, baik dan buruknya, jadi jangan lupa untuk tekan like dan subscribe. Kita akan jumpa sebentar lagi. Okey guys, baik, kita akan pergi ke bahagian hadapan dahulu. Okey, di bahagian hadapan ni pada aku ia adalah muka yang agak fresh dan cantik untuk versi facelift ni, dan ianya sebenarnya lebih cantik daripada pesaing utamanya iaitu Honda City. Okey, tapi mungkin kurang berbanding dengan Almera dari segi pandangan depan. Okey, baik, kita pergi kepada lampu. Okey, lampu ni aku rasa antara yang paling agresif yang ada di pasaran. Okey, kerana apa? Sebab kalau kau tengok Honda City ataupun kemudiannya ada juga pada Ativa gunakan lampu yang hampir sama bentuknya. Jadi dia dah nampak macam agak biasa di pasaran Malaysia. Tapi kalau yang ini dia nampak agak menarik, di mana dia ada macam 3 perumah. Okay, 4 lah kalau kita kira yang ini. Dan kemudiannya dia RL dia ni sangat menonjol pada aku. Okay, cuma kelemahannya adalah lampu ini tiada auto high beam dan tak cukup pintar lah berbanding dengan Honda City dan juga Ativa punya lampu, di mana dia bukan saja boleh auto high beam dan dia boleh pilih pula kawasan mana nak terang, mana nak gelap. Okay? Jadi lampu ni aku rasa agak menyelah berbanding lampu-lampu yang ada di pasaran, tapi dia tak cukup pintar, itu maksud aku. Okay? Bahagian dia punya fog lamp ni aku rasa agak cantik, dia buat macam lesung pipik kat sini, dan lampunya adalah lampu LED. Ini antara yang terawal lah di pasaran menggunakan LED untuk lampu fog lamp. Okey, kalau kau tengok kat sini, dia punya warna adalah silver, kemudian dekat bawah ni dia macam metallic. Okey, macam besi punya silver lah. Okey, tapi dia ada masalah sikit dengan warna cat ni, nampak ni. Warna cat ni dah nampak pecah-pecah disebabkan oleh batu lah. Tapi kalau kau perasan, warna cat ni banyak yang pecah hanyalah di kawasan ini saja. Okey, banyaknya di kawasan spoiler depan, bumper depan ni. Okey, sebabnya aku rasa ini adalah aftermarket, bukan aftermarket lah, maksudnya mungkin dibuat di company lain. Kemudian yang ini company lain dengan body besi, mungkin dari kilang. Jadi kualiti catnya mungkin ada sedikit berbeza lah. Yang ini lazim ni kalau kita jumpa mana-mana bumper pun, body kit pun sebenarnya kita akan dapati bahawa ia memang akan cepat pecah. Tapi sebenarnya yang cepat pecahnya adalah kawasan yang plastik ni. Yang plastik ni. Alright, bahagian grill ni, warna ni sebenarnya agak menyelah, menggunakan warna piano black jadi dia tak gunakan warna plastik hitam yang mati tu. Dia gunakan metallic punya color, jadi dia sangat menyelah dan sangat mantul lah. Kat sini ada radar sensor sebenarnya. Jadi dia akan mengesan lah untuk pre-collision. Pre-collision guna yang ni ke? Ni radar sensor lah. Sebab dia ada Toyota Safety Sense kan. Jadi dia punya ni. Nampak. Dia, pandangan depan dia memang win lah pada aku. Alright, tentang warna silver, aku jujurnya mula-mula macam okey je lah dengan warna, tapi lama-lama sebenarnya aku rasa warna ni agak cantik dan menyelah. Satu lagi bagusnya warna silver ni, aku dah beli dalam 4 bulan. Sebenarnya aku hanya pernah basuh dalam 2 kali je, tapi nampaklah dia masih lagi tak adalah nampak comot. Walaupun aku dah bawa hampir hari-hari lah. Dia tidaklah nampak comot. Itu bagusnya warna silver lah. Alright, tentang sensor ni sensor ni, sebab kereta ni terlalu banyak sensor dan dia ada RCTA, dia ada pre-collision, dia ada camera 360. Jadi aku rasa dia punya sensor depan ni
tidaklah begitu sensitif. Kadang-kadang tak tahu bila dia nak bunyi sebabnya dah terlalu banyaklah safety lain ni yang di bahagian depan, terutamanya kamera. Okey, kadang-kadang dia ni tak detect juga tau. Okey, maksud aku kadang-kadang bila aku kalau kita test, aku pernah buat test pre-collision system, jadi dia pun tak detect, tak ada bunyi. Mungkin dia ada speed tertentu lah. Dan kalau aku parking dekat mana-mana pun, bila sensor depan ni jarang berbunyi. Ada sekali tu dah hampir betul-betul jejak. Dah betul-betul nak jejak dah aku punya ni. Okey, dia tetap tak berbunyi. Okey, ini mungkin satu kelemahan dia. Baik, di bahagian tepi. Alright, ini bahagian tepi tayar dia. Pada aku tayar ni agak tak begitu agresif, tapi agak boleh diterima akal lah. Taklah terlalu buruk sangat. Dengan 2 tone color, aku rasa dia punya bentuk dan corak ni pada aku masih lagi boleh diterima dan tak terlalu feminin dan tak terlalu maskulin lah. Dia agak tengah-tengah. Berkaitan dengan tayar Toyo ni, ada yang kata tayar ni bising, ada yang kata tayar ni bagus. Okey, secara jujurnya, bila kau bawa kereta ni, benda yang akan kau dengar adalah bunyi tayar. Tapi tidaklah terlalu mengganggu. Dia taklah wung, tak macam tu. Dia bunyi tu masih ada lah. Mustahil lah kereta segmen B tak ada bunyi kan. Dia masih lagi ada bunyi. Tapi tidaklah begitu bising. Pada aku tayar ni masih lagi boleh diterima dan jujurnya agak senyap lah. Agak senyap. Baik, di bahagian tepi. Bahagian side mirror ni. Okey, memang dia adalah side mirror yang auto lipat bila kita tutup enjin ataupun kita lock pintu. Okey, mula-mula nampak macam satu benda yang agak cool dan menarik, tapi akhirnya lama-lama aku rasa ianya sedikit annoying lah, sebabnya dia sentiasa akan terlipat. Dia akan sentiasa akan terlipat bila kau buka dan tutup, dan aku risau lama-lama ianya akan rosak. Dan banyak juga yang tanya dalam aku punya YouTube channel, macam mana nak matikan dia punya auto lipat ni. Ada orang yang label sampai macam tu. Okey, aku tak dapat info tu macam mana nak matikan. Tetapi cara aku adalah bila aku berada di rumah, aku selalunya tak akan kunci kereta kecuali bila dah nak waktu malam, waktu tidur. Barulah aku kunci kereta supaya benda ni taklah sentiasa terlipat terbuka. Sebab kadang-kadang adalah ambil barang, adalah tertinggal barang dalam kereta. Jadi sentiasa nak buka dan tutup. Jadi aku takut lama-lama dia akan rosak. Okey, satu menarik kat atas ni adalah, korang nampak tak dekat mana penyembur cermin dia? Okey, penyembur cermin dia sebenarnya ada di sini bawah ni. Dia sorok bawah tu. Alright. Jadi agak kemas lah. Cuma dia tak sorokkan wiper je ni. Kalau dia sorokkan ni agaknya mesti wow juga. Alright, di bahagian depan ni ada kamera. Ni pre-collision system punya kamera dan juga dashcam punya kamera, DVR punya kamera. Alright. Ni dia punya bahagian depan. Sekejap lagi aku akan buka boot dia. Kita buat pusingan dulu Alright. Bahagian atas ni tak ada. Okey, bagi ni antena ni. Antena ni pada aku bagus sebab dianya agak kuat tarik dia punya signal tau. Berbanding kereta-kereta lain yang aku pernah pakai kat kawasan kampung aku ni, mungkin tak berapa kuat signal dia, tapi yang ni agak kuat dan dia tak ada bunyi engage lah. Dia bunyi dia clear. Tu bagus dengan antena dia. Berkaitan dengan ni cup ni, penutup minyak ni, aku suka sebab dia punya konsep adalah bila kau dia tak perlu bunyi ketek-ketek tau bila nak tutup. Dia akan macam menyedut. Menyedut, kau buka, bila kau tutup tu dia akan tarik sendiri. Dia bukan tarik sendiri, dia macam soft je dia punya tarikan tu. Jadi dia agak best lah feel dia. Tapi cuma kau tak puas lah. Selama ni kan kau akan ketak bunyi kan. Yang ni tak ada. Tak ada bunyi macam tu. Okey, ini adalah kelemahan terbesar untuk Toyota Vios ni. Sebenarnya adalah pandangan belakangnya yang terlalu feminin bagi aku dan tidak agresif berbanding kereta-kereta lain lah. Alright, dia agak bosan sedikit sebenarnya, terutamanya di bahagian lampu ni. Okey, di bahagian lampu ni pada aku agak membosankan dan dia cuba untuk buat two piece, tapi sebenarnya tak cukup cantik. Dia aku tengok sekali-sekala macam Sylphy pun ada dia punya lampu ni, tapi LED ni cantik waktu malam. Dia satu line yang tegak ni dan menyala terang lah sebab dia LED kan.
Okey, kemudiannya dia punya body kit belakang ni pada aku agak cantik sebenarnya, agak anggun. Nampak bentuk yang agak cantik lah. Dan dia penggunaan warna dia lagi ada 2 tone warna silver dengan warna besi bawah tu. Jadi dia naik, dia turun balik. Jadi aku rasa usaha yang baik untuk tonjolkan dia punya kecantikan tu. Okey, cuma kelemahan dia adalah dia punya lampu belakang ni jujurnya buruk. Okey, bukan buruk. Bolehlah buruk, tapi sebenarnya dia belum cukup untuk jadi wow. Tu maksud aku Alright, dekat sini ada dia punya spoiler belakang beserta dengan sedikit line hitam ni. Kalau GR dia seluruh ni hitam lah. Alright. Okey, tentang ini visor ni pada aku dia tak mengganggu sebab bunyi angin tak masuk dalam kereta. Agak baik, kualitinya pun baik. Agak meyakinkan sebab dia nipis, dia tak begitu tebal. Jadi bunyi angin tak masuk. Angin ni kalau dalam 110, 120 baru dia masuk Okey, bahagian yang ini pula. Okey, aku agak tak suka tentang bahagian kunci ni. Pertama, dia menggunakan button tekan. Okey, ni kalau aku tekan. Okey, dia tak boleh sebab aku punya kunci ada di dalam, jadi dia tak boleh tutup. Okey, dia tak boleh tutup sebab aku punya kunci kereta ada di dalam. Okey, tu dia punya safety lah. Kalau korang tertinggal kunci kat dalam, sebenarnya kau tak boleh kunci kereta korang. Okey, tapi masalahnya dia punya button untuk buka kereta ni hanya ada sebelah sini saja. Sedangkan sebelah sana tak ada. Okey, bila tak ada, segala-gala perbuatan korang perlu berada. Contohlah, kalau korang bawa satu barang, beli di pasar raya, kau seorang saja. Kemudian bila korang nak letak di dalam barang tu, apa yang berlaku adalah korang perlu masuk melalui pintu driver. Kau tak boleh masuk daripada pintu penumpang. Sedangkan kau nak letak barang tu kat penumpang, betul tak? Jadi ini ada masalah sedikit. Selain satu, dia tak guna touch lah, dia guna button. Jadi pada aku ni masih lagi ketinggalan sedikit, tapi masih lagi okey. Dan masalah letaklah kedua-dua belah pada aku. Dan satu lagi, sistem lock dan unlock dia masih lagi aku tak biasa sampai hari ini. Walaupun dah guna 5-6 ribu kilometer dengan 3-4 bulan aku penggunaan aku dapati aku masih lagi belum selesa dan belum faham lagi sistem lock and unlock dia ni. Jadi pada aku masih lagi satu sistem yang sedikit menyusahkan. Okey, walaupun dia adalah safety, pada aku ianya sedikit menyusahkan. Okey, jom kita pergi ke enjin. Okey, jom kita buka enjin jap. Okey. Okey, baik. Ini adalah enjin yang dibekalkan untuk Toyota Vios ni. Ramai yang komplain tentang cover ni. Bukan komplain lah, macam apa pula cover warna ni, macam tak sporty lah. Awak tiba-tiba warna cerah pula dalam ni kan. Okey, pada aku okey je, boleh je diterima. Enjin 1.5 4 silinder dual VVTi. Jadi enjin ni menghasilkan 108 PS. Jadi pada aku kuasanya hanya cukup makan, tak terlalu lebih dan tidak terlalu kurang. Dia pada aku memadai untuk sebuah kereta segmen B sedan yang pada aku mempunyai kuasa yang seadanya lah. Untuk prestasi mungkin tak sesuai, ataupun kau nak lebih pick up, kau boleh ambil Honda City lah. Tapi kalau untuk sebuah kereta yang santai, penggunaan biasa, harian biasa, ianya adalah sebuah kereta yang cukup sahaja kuasanya. Dan kalau kau tengok kat sini, bateri dia agak kecil. Ni aku tak sukalah kereta, pengolong-pengolong kereta sekarang membekalkan kereta dengan bateri yang kecil. Nampak tu? Ini ada ruangan sikit, situ pun ada ruangan sikit. Dah kenapa ni? Ini sepatutnya tahan 2 tahun lah. Tapi waranti dia kan setahun je kalau dari tak silap aku lah, daripada pengeluar ni. Jadi dengan kecil ni, jangkaannya dalam setahun lebih sikit dia akan habis lah dengan segala elektronik yang kau bagi dalam kereta ni. Aku rasa bateri tu tak cukup kuat untuk menampung penggunaan sehingga 2 tahun yang biasa kita guna lah. Okey, jadi ini adalah dia punya peredam bunyi. Bagus sebenarnya. Jom aku nak tunjuk korang bahagian ruang bonet.
Okey, ni ruangan bonet dia. Aku belum pernah lagi balik kampung sebab PKP kan. Jadi pada aku ruangan bonet dia ni memadai. Keluasan dia taklah terlalu sempit dan taklah terlalu besar. Tentang kelengkapan yang dibagi tu memang antara yang terbaik dalam kelas dia. Sebab memang lengkap dia bagi. Dia bagi segalalah peralatan, tools tu semua ada dalam tu. Dan peringatan untuk korang, kalau korang pergi servis, pastikan barang-barang ni jangan ditinggalkan dalam kereta. Ataupun tinggal je kat rumah dulu sebelum bawa pergi servis. Sebabnya ada kes di mana inflector tu dikatakan hilang. Jadi bukan nak cakap pusat servis ambil, tapi kebarangkalian benda macam tu terjadi tu ada. Jadi kau boleh simpan dulu kat rumah. Sebab sebelum servis pun dia dah akan cakap kan kat korang, ada barang berharga tak? Okay, jadi kalau kau rasa inflector tu berharga, jadi bolehlah simpan dekat rumah. Alright, itu je aku nak cerita part 1 ni. Okay, untuk review jujur aku untuk Toyota Vios ni. Jadi ini hanya bahagian luar dulu. Nanti kita akan pergi kepada bahagian dalam pula. Jadi kalau korang nak dengar untuk bahagian dalam dia pula dan pemanduan dia semua, jadi aku rasa korang perlu tekan button like dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam YouTube channel Mawi TV. Assalamualaikum.